عبادنا الله يتقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن الحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأتباعه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين رب العالمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من بعد. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita malam ini, yang mana insya-Allah kita akan terus kita membaca, kita menggunakan kitab Penawar Hati, hadis 40 penawar hati, yang mana kita malam ini insya-Allah sampai kepada hadis yang keempat. Tajuk kita malam ini, merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa badan. Kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أرك. Rawahu Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahidun. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada dua hadis saling berkait di antara satu sama lain. Yang mana hadis ini berbunyi, yang pertama an Abi Umamah, yaitu an Abi Umamah, nama dia Iyasin ibni Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai akannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi nak beritahu kita dalam wahyu? Ni hadis Nabi ni. Ini kata daripada yang digelar sebagai as-sadiqil masduq, orang yang benar dan dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni sifat dia benar dan dia itu diredai segala tingkah laku dia, dibenarkan Allah Subhanahu wa taala.
maka kalau kita tak ambil apa yang dia kata, maka rugilah kita. Ya. Maka Nabi SAW sebut apa? Qal man iqtata'a haqqa imri'in muslimin. Sesiapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya, biyamini, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan baginya neraka, wa harrama alaihil jannah, dan diharamkan ke atasnya itu syurga. Faqala rajulun, maka lelaki pun berkata, seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, kalau ambil sikit pun tak boleh ke ya Rasulullah, walaupun sikit ke ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi kata, wa in qadiban min araq, walaupun Nabi kata setangkai kayu arak, iaitu kayu arak ni kayu orang guna buat siwak lah. Nak kata pentingnya dalam kita ni hak sesama Muslim, jangan kita ambil secara paksa. Ini maksud hadis di sini. Dia kata jangan kita ambil hak seorang Islam itu secara paksa. Maksud dia iaitu tanpa diredai oleh orang yang kita ambil. Sekarang ni kalau kita tengok di zaman kita, biasa sangat kalau kita tengok orang kebanyakan daripada sudut merompak, curi, ambil harta kawan-kawan, ya, tanpa kebenaran. Ini semua Nabi kata apa? Allah haramkan, Allah wajibkan dia tu neraka. Tuan-tuan, dalam hadis ni disebut aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan. Bila mewajibkan bagi dia neraka, maknanya confirm masuk neraka. Tuan-tuan bila baca tu tak rasa risau ke tuan-tuan? Kita bila dengar hadis Nabi SAW, kadang kita ambil hak isteri kita ambil hak suami dia tanpa kebenaran, tanpa kerelaan. Dia bab reda ni satu benda besar. Hatta bab reda ni, reda kepada benda yang kita buat, reda pada Allah, reda Allah nak reda kepada kita, benda ni cukup tinggi. Kerana daripada rela itulah mendapat keberkatan daripada Allah. Kerana itu Nabi SAW bersabda, kita ambil sikit bab reda, kan kita masuk balik. Kerana itu Nabi SAW dia kata, dzaqa ta'mil iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nabi kata apa? Orang yang rasa lazat iman ni, Nabi kata ni, man dzaqa ta'mil iman, orang yang rasa lazat iman. Dia bila sebut lazat ni, tuan-tuan tahu bila benda lazat ni macam mana? Bila benda lazat ni orang cari, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tahu ada restoran cukup lazat. Saya masa mula-mula makan nasi kambing kat Kuala Lumpur, kalau boleh tu seminggu tu, kalau boleh tiap-tiap hari nak pergi makan kambing. Lazat, sebab lazat. Dia punya sup orang panggil syurba, ataupun bahasa Arab Yaman dia panggil marakun, tapi dia qaf, dia punya gaf, marak punya dia. Cari. Lepas tu dengar pula dibuka pula dekat Shah Alam. Pergi Shah Alam, asal buka je muka aku, asal muka aku je dia buka lagi. Memang makan suka. Sampai rumah saya tu bau kambing, bau lauk kambing tu. Asyik beli bungkus, dah makan situ bungkus pula. Nak kata lazat. Dia benda lazat ni orang tak jemur sampai sekarang. Tak percaya cuba try beli bagi aku. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya benda lazat ni orang cari. Dan orang tak jemur, dan orang rasa seronok bila dapat benda lazat ni. Dan tiba-tiba Nabi beritahu pula kita siapa yang merasa lazat iman. Maknanya bila rasa lazat iman ni, dia jadi orang panggil, kalau orang ketagih arak, dia panggil alkoholik. Dia kalau ketagih iman ni, dia ada ketagih ibadat ni, orang panggil ibadah holik. Macam itulah lebih kurang bunyi dia. Maknanya sikit-sikit nak ibadah, mulut tak lekang daripada zikir. Bila tak bercakap tu, subhanallah, subhanallah, sedap, dia best. Dia duduk tu, subhanallah. Kadang dia istighfar tu, dia seronok. Dia duduk kat tangga masjid ataupun kat tiang masjid tu, kat surau tu, dia duduk bersandar tu, dia pegang tasbih, astagfirullah, 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 astagfirullah. The best.
Kadang tahu-tahu Allah ada asar dah tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seronok. Kalau dia tak ada kerja apa-apa lah. Hatta kalau dia bekerja pun, sambil bekerja mulut dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia rasa lazat. Dia semayang rasa seronok, rasa tak sabar nak semayang. Lepas 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat. Ini orang rasa lazat. Siapa dia? Siapa dia orang rasa lazat? Cuba tengok. Zaqa ta'mil iman man radiya billahi rabba. Siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, dan dia redha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tuan-tuan pernah baca tak benda tu? Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya. Pernah baca? Saya nak tanya boleh? Rasa lazat tak sekarang ni? Itulah saya pelik Ustaz. Saya baca banyak kali, tapi lazat tu tak, kadang-kadang sikit sangat, sekejap sangat datang. Kira belum lah tu Ustaz. Tapi Nabi kata siapa redha Allah Tuhan dia, Islam sebagai agama dia, Nabi Muhammad sebagai Nabi dia, dia akan rasa lazat. Pasal apa aku tak rasa? Ni saya takut. Sebab takut apa kita sebut tak lepas kerongkong. Saya cukup takut, kata para ulama tuan-tuan, para ulama dia sebut tuan-tuan, fahaman mereka daripada Al-Quran dan Sunnah, bahawa tuan-tuan, orang yang baca Quran, bacaan Quran dia tu tak lepas kerongkong, munafik. Quran yang kita baca tu tak lepas kerongkong, dia munafik. Dia benda iman ni tuan-tuan. Benda iman ni bukan mulut. Dia bukan mulut saja, dia 3 benda mesti ada. Tu pasal daripada mulut kita baca, dia kena lepas kerongkong pergi ke hati. Daripada hati tu dia akan tunjuk bukti dengan perbuatan. Kita sekarang ni tuan-tuan, rahmat Allah, tidak. Kita hanya banyak mulut. Mulut hebat. Saya cukup risau tuan-tuan, rahmat Allah. Mulut kita banyak bercakap, tapi hati kita tak ada langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota kita tak ada nak buktikan. Macam mana kita nak rasa lazat iman? Redha Allah sebagai Tuhan. Kerana tu dalam Quran Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha mereka dan mereka redha Allah. Bila bukti kita redha Allah macam mana? Kita ikut apa dia suruh. Apa dia perintah kita ikut, apa dia larang kita jauh. Apa yang Allah SWT tunjukkan melalui lidah Nabi Muhammad SAW, kalau nak jadi seorang Muslim yang sebenar, kita buat. Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, kita redha dia. Adakah kita redha dengan jadikan dia legenda je, time Maulidur Rasul kita raikan dia, lepas tu habis? Kita tak jadikan Nabi SAW contoh pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan lah kali Nabi Islam sebagai agama, dia pokok dia lah kali Islam tu, termasuklah situ Allah Rasul SAW duduk kat situ. Islam sebagai agama, kita redha kan? Kalau orang sebut 1000 kali pun dia kata raditu billah, aku rasa dia tak redha lagi. Sebab dia tak tunjuk dengan hati dan perbuatan dia. Islam ni satu agama yang cukup perfect, subhanallah. Kerana tu dalam perkara ni, dalam bab rela, dalam bab redha, cukup penting. Islam cukup tekan, bahkan nak rasa lazat iman perlu rasa rela. Tuan-tuan tahu tak, orang Yahudi dia cukup jealous tentang satu ayat dalam ayat Quran. Pernah orang Yahudi, dia duduk geng-geng dia, Saidina Umar kebetulan lalu. Ini riwayat ni ada dalam kitab Bahrul Mazi. Dia lalu, dia dah dengar Yahudi duk borak-borak. Yahudi nampak Saidina Umar. Yahudi kata, Umar mesti. Saidina Umar pun datang. Saidina Umar pun kata, aku dengar duk bincang bukan main lagi ni, kau tengah bercakap pasal apa? Yahudi kata, wahai Umar, lau nazalat hadhihi al-ayah alaina latakhadna dhalika al-yawm 'aidan lana. Umar, kau tahu tak, kita orang ni tengah cakap satu ayat Quran. Ayat Quran ni kalau turun pada kitab-kitab kami yang sebelum ni, maknanya Zabur, Injil, Taurat, kami akan jadikan hari turun ayat ni hari raya kami. Tu dia cakap kat Saidina Umar.
Sayyidina Umar ni bila dengar, kan ayat Quran kan banyak, Sayyidina Umar pun kata ayat tu ayat. Ayat mana? Tengok bahasa Arab, bubuh satu je dia jadi lain. Ayat tu ayat. Ayat mana? Maknanya Umar bila tanya macam tu, maknanya dia kata apa? Dia nak suruh orang tu baca, aku nak dengar. Dia nak suruh Yahudi ni baca, aku nak dengar. Kerana itu dalam bab baca Quran ni, orang non-Muslim kalau dia nak baca, selagi mana dia tak pegang, selagi mana dia tak ada niat nak menghina ayat Quran, dan lebih-lebih lagi kalau dia baca tujuan nak membesarkan ayat tu dan nak mengambil faedah, sila. Sayyidina Umar kata ayat tu ayat. Ayat mana? Dia orang kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat yang aku maksud, yang kita orang jealous sangat ni, harap-harap turun kat kami, tak turun. Dia turun kat Muhammad. Kalau turun kat kami, kami buat hari raya. Apa ayat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Mungkin malam ni ada yang first time baru dengar pula ayat. Kesungguhan kita. Ayat mana? Entah-entahlah Ustaz, saya pun tak tahu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kamu, aku sempurnakan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam tu sebagai agama kamu. Aku redha Islam tu sebagai cara hidup kamu. Dia banyak orang tak sebut din ni cara hidup. Itu pasal orang pisahkan agama dengan dunia. Sedangkan din tu, kalau kita buka kamus Arab, din tu maksud dia cara hidup. Kita sekarang ni mati ke hidup, tuan-tuan? Kita hidup, betul tidak, tuan-tuan? Jadi cara kita hidup, maknanya start daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, semua berkaitan. Dunia kita sampai ke tahap politik, negara, semua mesti ikut cara Islam. Kalau tuan-tuan perasan, cuba tengok Nabi-Nabi yang ada daripada Nabi Adam sampai kita, Nabi Muhammad SAW. Cuba tuan-tuan tengok, semua jadi pemerintah, tuan-tuan rahmati Allah. Semua jadi pemimpin, tempat dirujuk. Kalau Nabi Daud, dia tak jadi pemimpin lagi, dia jadi prefect dulu. Tak lama tu naik pangkat, dia jadi pemerintah. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Maknanya semua daripada A sampai Z ikut cara Islam, cara hidup. Dan Allah sebut juga dalam surah Maidah, Allah kata apa? Wa may yabtaghi